Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to Yah channel. Okay, hari ini aku ingin memberikan satu informasi berkenaan sihir yang dipraktikkan pada zaman Mesopotamia. Tapi sebelum korang dengar lebih lanjut, apa kata? Hai guys, sebelum korang tengok video dan dengar lebih lanjut, apa kata korang like, share and subscribe dulu my channel. Sihir zaman Mesopotamia ini merupakan satu sihir yang diiktiraf oleh sarjana Islam antara sihir terkuat di dunia. Dan pada zaman ini, sihir ini banyak dipraktikkan oleh orang-orang bangsawan ataupun golongan bangsawan, yang di mana golongan bangsawan ini pandai membaca. Jadi apabila pandai membaca, mereka tahulah jampi-jampi serapah semua kan. So kebanyakan ahli sihir ini dipelopori oleh golongan bangsawan. Orang Mesopotamia pada zaman ni, dia menyembah bulan, bintang dan juga planet-planet. Okey, mereka mempercayai bahawa pergerakan bintang dan juga pergerakan planet-planet itu mempengaruhi kehidupan manusia, yang di mana pergerakan planet-planet akan memberikan alamat kepada kehidupan manusia pada masa itu. Jadi kerana tebalnya kepercayaan mereka terhadap alamat-alamat yang mereka percayai datang daripada planet, bintang dan bulan tersebut, mereka telah membuat berhala dan menamakan berhala-berhala itu dengan nama planet-planet. Apabila mereka menyembah berhala yang bernama Mushtari, mereka akan mendapat kebaikan. Maksudnya ada jackpot, ada jackpot, ada ongkong, ada ong apabila mereka menyembah patung planet Mushtari tersebut. Okey, apabila mereka menyembah patung yang bernama Zuhal, mereka akan memberikan satu keburukan kepada orang yang akan membawa kepada kematian. Dan apabila mereka inginkan peperangan, mereka juga akan menyembah berhala yang bernama Zuhal. Okey, apabila mereka inginkan kebakaran terjadi kepada orang, mereka akan menyembah patung yang bernama Marih. Okey, jadi itulah dia kepercayaan pada masa itu. Okey, apakah bukti yang boleh dikatakan sihir pada masa itu sangat-sangat kuat? Pertama sekali, orang yang mengamalkan sihir pada masa itu boleh menukarkan seorang manusia menjadi anjing dan juga kaldai. Kuat kan? Boleh menyumpah lah, memberikan sumpahan. Sang-sang Leviosa. Contohnya macam tu. Aku pun tak ingat lah kan. Lebih kurang lah kalau kau tengok cerita Harry Potter yang pakai tongkat tu boleh ubah-ubah. Macam tu lah, lebih kurang. Tapi tak tahu dia pakai tongkat ke apa kan pada masa ni. Kemudian mereka boleh terbang ke mana-mana dengan menggunakan batang penyapu. Maksudnya dengan menggunakan penyapu. Cuba bayangkan betapa kuatnya sihir pada masa tu. Dan mereka juga boleh menilik perang sama ada menang ataupun kalah. Perbuatan ni dipraktikkan masa FIFA. Aku tak ingat lah, FIFA World Cup. World Cup. Aku ingat yang sotong tu cakap, okay, kalau yang ni menang, ni kalah. Lepas tu ada ramalan sotong tu rupanya salah. So jangan percaya ya pada tilikan-tilikan. Jadi pada masa ni nak dikatakan bahawa betapa kuatnya sihir-sihir masa ni boleh menjangkau akal fikiran. Benda tu sebenarnya tak boleh berlaku pun, tapi benda tu berlaku. Inilah kekuatan sihir pada zaman Mesopotamia. Okay, kalau contohnya orang tu sakit pula, apa yang dibuat? Okay, dia orang pun buatlah jampi-jampi serapah kan. Okay, ada upacara-upacara keagamaan dicampurkan dengan jampi serapah, dan untuk membuang roh-roh jahat dalam badan orang tu yang menghantui orang tu. Okey, jadi itulah caranya untuk mengubat orang pada masa tu. Disebabkan sihir pada masa tu tidak boleh dibendung, okey, penyebarannya, maka apa yang mereka lakukan adalah mereka juga mempraktikkan jampi-jampi yang mereka percayai boleh melindungi diri mereka daripada sihir-sihir orang lain. Apabila korang mendengar perkataan sihir, sihir ni berkait rapat dengan syirik. Apabila mensyirikkan Allah, maka mereka akan menduakan Allah. dan mereka tidak mentauhidkan Allah dan mereka melupakan Allah, mungkin
mereka tidak kenal Allah pun pada masa tu. Jadi disebabkan itu Allah menghantar Nabi Ibrahim untuk menyeru supaya mentauhidkan Allah. Inilah kaitan Mesopotamia yang korang belajar dekat dalam buku sejarah tu. Inilah kaitan dengan Nabi Ibrahim. Okey, disebabkan masa tu sihir tak dapat dibendung, Allah menghantar Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyeru supaya kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah kau menyembah berhala tu. Okey, macam-macam usaha yang telah Nabi Ibrahim lakukan tetapi menemui jalan buntu. Hanya 3 orang sahaja yang Islam pada masa tu. Yang pertamanya adalah isteri dia, Nabi Ibrahim, isteri dia Sarah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. 3 orang je yang memeluk Islam. Okey, jadi Nabi Ibrahim pada masa tu yang kita ketahui bahawa dia pun berhijrah. Okey, Nabi Lut pergi ke kaum Sodom dan Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat yang lain. Okey, itu nanti aku ceritakan kemudian. Kalau korang nak, komen dekat bawah. Okey, so tinggallah raja pada masa itu, raja yang dinamakan sebagai Raja Namrud. Okey, kalau apa yang aku baca, menurut apa yang pembacaan aku, yang dikatakan bahawa masa ni mereka kalah. Okey, tentera mereka kalah dan Raja Hammurabi, yang di mana kita sangat kenal dengan Raja Hammurabi ni kerana apa? Kerana dia telah memperkenalkan satu undang-undang yang masih lagi wujud di dunia ini, iaitu undang-undang yang bernama Kod Hammurabi. Okey, Kod Hammurabi ni mengandung undang-undang yang berkaitan dengan jenayah. Okey, kalau korang tengok lah ataupun korang dengar eyes for eyes, tooth for tooth. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya cara pembalasan pada masa tu. Dan pada masa ni juga, okay, Raja Hammurabi menyedari bahawa sihir ini banyak sangat memberi keburukan kepada orang. Dan dalam kod undang-undang Hammurabi itu ada juga menyatakan tentang larangan mempraktikkan dan larangan kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam gejala yang tidak sihat ini, iaitu mempraktikkan sihir. Juga dalam kod ini ada juga undang-undang yang melarang orang menuduh orang lain sebagai ahli sihir. Kalau kau tuduh, kau kena ada bukti. Cara dia adalah, okay, dia ada satu sungai kan, nak tahu orang tu cakap betul ke tak kan. Okay, kalau orang tu tenggelam, maksudnya orang tu salah lah, jadi kena hukum mati. Kalau orang tu terapung, maksudnya orang tu betul, jadi dia tak hukum mati. Macam itulah undang-undang pada zaman tu. Okay, jadi sebenarnya tujuan aku membuat video ini adalah, apa yang aku nak highlightkan adalah, pada masa ini Raja Hammurabi telah menyedari bahawa betapa buruknya sihir ini kepada orang, kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi, sihir sehingga kini dipraktikkan walaupun di Malaysia. Sihir ini tidak dipraktikkan oleh orang Melayu sahaja, tetapi juga orang India dan juga orang Cina mempraktikkan benda yang sama. Kerana apa? Kerana sihir ini meluas. Sihir ini merupakan masalah dunia yang tidak didendangkan, yang tidak diberi perhatian. Kerana apa? Kerana tidak boleh dibuktikan. Betul ke tak boleh dibuktikan? Sebenarnya ada banyak lagi undang-undang yang telah dibuat di dunia ini untuk menangani sihir tetapi menemui jalan buntu. Tapi sebenarnya kita telah mempunyai cara, tetapi tak ramai orang tahu. Dan inilah yang aku akan bagi dalam channel ini. Aku akan menerangkan banyak sangat kes-kes jenayah, iaitu kes-kes pembunuhan yang sebenarnya nak ataupun tidak untuk kita percayai melibatkan sihir. Okey, paling korang tahulah kan, paling korang tahu kes Mona Fendi. Sebenarnya ada banyak lagi cerita menarik selain Mona Fendi yang berlaku di Malaysia. Okey, itu sahaja daripada aku. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan share kalau korang rasa benda ni sangat menarik. Ataupun tak menarik pun, korang nak share pun boleh. Dan kalau korang nak komen ke ataupun untuk aku memperbaharui lagi video-video aku yang akan datang, boleh di komen di bawah juga. Dan juga apa-apa saja idea yang korang ada, boleh komen dekat bawah juga. Terima kasih kerana mendengar. Okey, tunggu minggu depan ada satu kes yang aku nak bagi kepada korang. Okey, itu sahaja daripada aku hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Dan kalau korang rasa Allah
Kalau korang rasa channel aku ini memberikan manfaat kepada korang, jangan lupa share kepada semua media sosial yang korang ada. Okay? Thank you very much for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao dulu.